bestnya pergi sekolah, Yeah. bestnya belajar dan sebagainya. So antara faktor itulah yang menyebabkan saya jumpa STEM ni, activity based learning ni yang kami buat dalam modul ni, dalam buku Fantastic Matematik dan Sains ni, dan juga Fantastic Online Tuition. Menarik. Beza lah, jauh beza. Agak so berbeza lah yes. di sana dan juga di Malaysia sendiri. Okey, baik Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan apa pendekatan yang diambil untuk menghasilkan buku modul Fantastic Science dan Fantastic Matematik ini sendiri? Okey, terima kasih. Kalau kita lihat, kalau buku ni Fantastic Science dan Matematik ni, okey, salah satu ciri dia adalah dia mengikut sukatan pembelajaran, KSSR, iaitu yang telah KPM gariskan sendiri, dan juga dalam masa yang sama dia mengaplikasikan STEM, Science, Teknologi, Engineering, Maths, which is bagaimana ini sendiri langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia nak menjadikan pembelajaran sains dan matematik tu disukai oleh pelajar. Maksudnya pembelajaran tu bukan saja belajar dalam kelas dengan guru-guru sains seluruh Selangor, di mana walaupun secara online, Tuan, kami dapat buat bersama-sama dengan guru. Maksudnya mereka pun dapat buat secara aktiviti sains dan matematik ni. Itu yang menjadikan, kalau kita tengok cikgu-cikgu Twitter dan sebagainya, mereka sendiri happy bila buat aktiviti ni. Bayangkan kalau pelajar-pelajar, di mana kami pernah buat program di sekolah-sekolah dan sebagainya. Biasanya kita akan buat pre-survey dan post selepas program. So jadi kadang-kadang bila kita buat pre-survey tu, kita tanya pelajar-pelajar, adakah anda minat, adakah kamu minat sains, maths, kan? So memang ada yang bagi tahu mereka bukan setakat tak suka, tapi mereka benci sains dan sebagainya. So jadi mereka bertukar mindset bila dah dapat belajar mereka buat aktiviti dan sebagainya, kan? So jadi menjadikan mereka dah ubah mindset dalam masa yang beberapa jam tu. Mereka jadi seronok, mereka jadi suka belajar sains dan matematik. So inilah sebenarnya yang kami nak bawakan. Inilah satu perjuangan kami jugalah, nak menjadikan pelajar-pelajar ni diorang suka belajar. Bukan sekadar sains, matematik, tapi semua subjek. Bukan, buku ni juga boleh digunakan untuk guru-guru juga, yes, dan juga guru-guru, ibu bapa untuk menjadi rujukan. Betul. Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan apa sebenarnya keistimewaan buku ini sendiri? Okey, kalau keistimewaan buku ni, di mana saya sendiri bila saya balik daripada UK, sebenarnya saya buat kajian tu bersama dengan tim CMN. Memang buku-buku sebegini sangat jaranglah diperolehi, kena bawa pendekatan macam ni dekat Malaysia, kan? Memang ada tapi tak banyak. So jadi apa yang bezanya buku ni dengan buku-buku lain adalah, kalau kita tengok, dia ikut silibus sekolah, kan, which is memang guru-guru dan pelajar-pelajar perlukan ikut silibus dan sebagainya. Dan salah satu elemennya adalah dia menggunakan aktiviti projek yang bahan-bahannya, kalau Encik Sabirin tengok ataupun pendengar-pendengar yang ikuti live, memang bahan-bahan yang recycle, bahan-bahan yang senang boleh dicari lah, senang dicari, kan. So jadi tak susah. Contohnya botol mineral, contohnya kayu aiskrim, contohnya kotak dan sebagainya. So bahan ni boleh didapati di rumah ataupun sangat murah lah. Maksudnya affordable kalau untuk mereka anak-anak kat rumah, kan, ataupun pelajar-pelajar, guru-guru dan sebagainya, dan mengikut aplikasi STEM, dan juga menjadikan pembelajaran tu lebih menarik dan seronok. So dan juga untuk
yang mendapatkan buku ni juga, kita sediakan support group. Di mana kami menyediakan support group, which is kami sediakan video-video, kami sediakan kelas online secara percuma lah. Sebab mungkin pendekatan seperti ini baru di Malaysia. So jadi kami nak bagi pelajar-pelajar ni ataupun guru ataupun ibu bapa, mereka mudah nak apply benda ni. Kami sediakan video-video, kami sediakan support group, kami sediakan kelas fantastik online tuition, supaya mereka rasa tak susah sebenarnya. Mudah je. Semua tengok mudah video je dah boleh ikut yes sendiri. Kalau kita tengok budak-budak sekarang zaman mereka ni suka tengok YouTube. Suka tengok YouTube. So kan suka layan IG kan. So jadi sebenarnya mereka lebih kreatif sebenarnya. Ikut pengalaman kami lah, sebab kami pernah buat program di sekolah-sekolah. Kadang-kadang budak lagi kreatif daripada kita. Okey, baik Tuan. Tadi pun Tuan ada menyentuhkan sekarang ni semuanya dalam talian online learning. Belajar pun semua budak-budak dekat rumah saja. Jadi betul. ibu bapa pun berada di dalam rumah juga, work from home juga. Betul. Jadi agaknya bagaimana buku ini sendiri boleh menjadikan sebagai modul sokongan untuk membantu pembelajaran anak-anak? Okey, bagaimana dia dapat jadi modul sokongan adalah dengan cara kalau kita tengok buku ni, Sabirin, buku dia memang mudah, di mana kita buat secara step by step, step by step dan sebagainya. So macam saya cakap tadi, bahan dia pun contoh roti kulat. So hanya perlukan roti kan, hanya perlukan air. Faris, apa Faris nampak dekat roti ni? Faris apa Faris rasa apa benda dekat roti tu selepas beberapa hari? So jadi tak semestinya kita ni sebagai ibu bapa ataupun sebagai penjaga dan sebagainya, kita ni pandai sains matematik. Sebab kita faham lah, tak semua kita update kan dengan pembelajaran terkini. Tapi kadang-kadang kita boleh, sebab kita memang kaitkan benda tu dengan real life. Itu paling penting, elemen fantastik ni. Supaya pelajar-pelajar dia rasa belajar ni adalah seronok dan benda tu di sekeliling dia. Dia memang melalui benda tu hari-hari. Cuma kadang-kadang bila kita tak relatekan dengan pembelajaran, mereka rasakan dunia belajar lain, dunia real life tu lain. Dunia teknologi yang mereka lalui sekarang ni, handphone, gadget dan sebagainya lain. Pembelajaran yang di sekolah lain. So sebenarnya kita nak gabung dengan anak-anak, buat betul. projek-projek berkaitan sains dan juga matematik. Dan itu yang kita harapkan. Dan mungkin ada pendengar yang di luar sana ada tahu konsep mengenai fun learning dan juga project based learning. Mungkin Tuan boleh bagi pendapat apa sebenarnya perbezaan antara fun learning dan juga project based learning ini sendiri? Okay, fun learning, so kalau dululah zaman-zaman saya, so biasanya orang dewasa akan cakap, okay, kalau nak belajar, nak main kan. So jadi konsep fun learning ni, apa yang bezanya adalah kita menggabungkan permainan dan juga belajar. So jadi ini satu konsep yang saya dapat daripada UK tu. Kadang-kadang kita rasa macam mana main tu boleh jadi belajar. Tapi knowledge retention tu lebih tinggi. Contohnya Sabirin. Sabirin suka apa kan? Suka baca apa dan sebagainya. So kalau Sabirin buat tu dalam keadaan yang Sabirin suka, banding dengan yang kena paksa, mana yang you akan rasa macam you akan ingat benda tu? Mesti buat yang benda paling suka. Yes, betul. That's konsep yang sama kita nak gunakan dalam pembelajaran, which is bila pelajar happy, pelajar dah buka mindset dia untuk belajar, kan? Jadi ilmu tu lebih mudah masuk. Berbanding kita
contoh Fatih, belajarlah ni kan, belajarlah, kita paksa dia kan, kena paksa. Dia akan rasa macam Tak nak dipaksa lah. kan. Kadang dia belajar tu pun sebab kita. Yeah. Kita tak ada, dia buat benda lain. Betul. Tapi ini adalah konsep yang dia enjoy, dia suka kan. Jadi kadang-kadang awal-awal tu kita suruh paksa sikit, tapi rasa keseronokan belajar tu, belajar sebab ilmu tu, jadi mereka tak rasa macam belajar tu untuk exam sahaja, semata-mata. Jadi bila-bila pun mereka belajar. Kalau macam dalam buku Fantastik Matematik ini sendiri, dia memang menjadi gabungan tahun 4, 5, 6 ataupun setiap tahun ada buku yang tersendiri? Bagaimana? Yes, macam ni kalau kita yang berada di konti ni adalah tahun 4, 5, 6. So kami dalam proses untuk buat modul berdasarkan contohnya tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sampai tingkatan 5. So insya-Allah itu dalam projek kami lah. Jadi ia digabungkan dalam satu buku saja, senang. Yes, kita ikut level. Contoh macam tahun 4, 5, 6 ni, dia akan ambil UPSR. Macam tingkatan 1 hingga 3 mereka akan ambil PT3. Tingkatan 4, 5 SPM. So kita buat sebenarnya buku ni ikut peperiksaan. Dia fokus kepada peperiksaan saja. Yeah. Ini 4C. Ini communication, collaboration, critical thinking dan juga creativity. Yang mana mereka, inilah yang diperlukan oleh industri, ataupun tak kisah mereka ni nak kerja apa saja kan. Termasuk nak jadi YouTuber ke, gamer ke, Insta famous ke, engineer ke, doktor ke, orang kata DJ ke sendiri kan. Kita mesti tak lari daripada projek. Betul tak? Betul. So jadi projek ni, base learning ni kita dah ajar sejak sekolah. Kita masukkan dalam elemen pembelajaran sains, matematik contohnya. So jadi mereka dah biasa kena berfikir secara kreatif, kritikal, kena bekerjasama, kena berfikir secara orang kata kreatif kan. So jadi ini akan menjadikan pelajar-pelajar kita ni, mereka dah ada skill tu semenjak daripada sekolah lagi. Rather than nanti lepas universiti baru nak cari skill tu ke dan sebagainya. So jadi menggunakan bahan-bahan recycle. So bahan-bahan tu akan dijadikan satu model, yang mana model tu akan membantu sekolah tu untuk menjadikan mesra apa hijau kan. Sebagai ekosistem. So jadi hasil daripada projek based learning ni akan berbeza-beza lah. Mengikut kreativiti dan juga imajinasi mereka. Okey, menarik. Buku ni sangat menarik. Mungkin saya buatkan untuk anak buah saya nanti. Okey, ya, insyaAllah. Okey, baik. Bagi pendengar yang baru saja mendengarkan kami di Bernama Radio, sekarang kita dalam menerusi program Book Biz. Dan kita dalam topik keseronokan belajar di rumah dengan buku Fantastik. Dan kita bersama dengan Cik Muhammad Noor Muhammad Tahir yang merupakan penulis Fantastik Sains dan Fantastik Matematik. Okey, baik tuan. Sekarang ni kita nak tanya pula. Teknik pemasaran buku ini sendiri. So kami gunakan e-commerce, di mana website kami sendiri cmnacademy.com, dan juga kita gunakan paling utamanya Facebook dan juga IG lah. Itu adalah medium utama. Dalam masa yang sama, kami juga ada bekerjasama dengan University of Cyberjaya untuk buat program seminar untuk buat bengkel secara online. So walaupun dalam PKP ni kami aktif, macam pagi tadi kami baru buat seminar BEST bersama pelajar-pelajar SMK Jenjarum, di mana kami buat persediaan mereka untuk SPM kan. Jadi itu kerjasama dengan University of Cyberjaya. So kami buat secara online. So jadi sebenarnya walaupun dalam masa pandemik ni, pelajar-pelajar ini mereka perlu bersedia kan.
di mana ada yang bersedia untuk SPM. Yang kami buat adalah kita buat pembelajaran tu secara berterusan. Pembelajaran atas talian ni secara berterusan. Jadi dalam masa yang sama, bila mereka dapatkan, kadang-kadang kami buat secara percuma. So bila percuma, daripada situ mereka akan kenal kami, dan juga mereka akan kenal modul-modul yang dikeluarkan oleh CMN. So itu salah satu cara lah untuk kita mempromosikan semasa PKP untuk waktu pandemik. PKP ni. Yes, betul. Okey, baik tuan. Bila bercakap mengenai guru juga boleh menggunakan buku ini sebagai model bantuan dalam kelas. Jadi bagaimana buku ni sendiri boleh menjadi alat bantu dalam kelas itu sendiri? Sekarang pun online learning, macam mana nak gunakan buku ini dalam online learning? Yes. Okey, secara mudahnya kita terus bagi contoh kan. Contohnya kita pelajar-pelajar tak boleh pergi sekolah. Pun hybrid learning, kita akan minta pelajar-pelajar ni sediakan bahan-bahan yang simple. Jangan kita suruh dia sediakan bahan-bahan yang susah kan. Contoh macam saya cakap tadi, roti, kotak, batang aiskrim dan sebagainya, getah. So macam kami buat bersama guru-guru yang mudah untuk didapati dalam rumah itulah kan. Yes. So jadi kami hantar barang tu. So jadi guru-guru dapatkan bahan-bahan tu. Jadi sebelum pembelajaran bermula, sebelum bengkel bermula, mereka dah ada barang-barang tu. Jadi kita akan explain, terangkan secara online. So jadi sebenarnya tiada masalah walaupun secara online. Yang penting kita bersedia untuk belajar. Maksudnya preparation sebelum kelas online tu perlu dijalankan lah. Maksudnya cikgu-cikgu ataupun tutor akan bantu untuk betul, bahan-bahan yang mudah didapati dan juga murah. Itu yang paling penting. Tak terbeban lah anak-anak tak murid. beban. Yes, betul. Okey, baik. Kadang Sabirin, kadang contohnya kita ajar sains, kita minta dia ambil bunga. Petik je lah kat luar kan. Petik kat luar. Janganlah petik bunga mak yang orchid ke kan. Tapi kena sebat lah pula kan. So cari je bunga di mana-mana. So kita akan buat pembedahan bunga. Sabirin pernah tak tengok pembedahan katak? Pernah, dulu saya belajar dulu kat sekolah. Benar kan? So itu biasa. Jadi ini kita tak adalah nak suruh dia cari katak. Tapi ada satu topik, sekolah rendah ada, sekolah menengah pun ada. Mereka macam seorang daripada Twitter kami ni, Teacher Z, dia buat pembedahan bunga. Nak tengok ada bunga jantan, ada bunga yang betina, ada bunga khunsak. Sabirin tahu tak bunga khunsak? Dua-dua jantina dia. Itu sensitif sikit. Ya. Okey. Sekarang nak menyentuh mengenai buku sampingan ini. Ia adalah buku sampingan selain buku teks. Kalau macam saya dulu waktu kat sekolah, tak ada buku lain, tak adalah buku-buku macam ni. Semua guna buku teks je. Buku teks bawa tak pergi sekolah? Itu pun berat tu, macam berat kan? Macam kura-kura pergi sekolah. Ya, betul. Jadi agaknya apa pendapat tuan mengenai buku sampingan ini selain daripada buku teks? Okey, buku ni adalah pelengkap. Bagi kami pelengkap kepada buku teks. Sebab apa, kalau kita tengok di SKP ni salah satu daripada format yang KPM sendiri wujudkan supaya semua penerbit buku, guru-guru, pendidik dan sebagainya follow that rules lah. Maksudnya silibus dan sebagainya buku ke. Jadi sebenarnya buku ni kalau tengok dia adalah pelengkap kepada buku teks sekolah, menjadikan anak-anak ni, pelajar-pelajar ni dia lebih faham konsep. Dia lebih faham konsep. Jadi sebab ada buku latihan, ada buku teks. So jadi dia punya objektif tu berbeza. Macam ini dia lebih kepada objektif dia nak bagi mudah faham konsep sampai maksud dia, dan juga mereka ni seronok belajar. So jadi that's why macam kami beritahu, memang guru-guru
para tutor ataupun pelajar, mereka semua boleh gunakan buku ni. Sangat mudah sebenarnya buku ni untuk untuk digunakan sendiri oleh ibu bapa dan juga guru-guru. Okey, baik tuan. Tadi tuan pun ada sebut mengenai seminar yang tuan kendalikan. Jadi mungkin tuan boleh berikan sikit penerangan mengenai seminar yang tuan kendalikan. Okey, so antara seminar yang kita jalankan semasa PKP ni, semasa COVID-19 ni adalah seminar BEST. Ini Beyond, termasuk mengaji pun ada. So jadi dia dijalankan secara online. Kita gunakan platform Zoom. So jadi seminar ni adalah salah satu daripada usaha kami lah untuk kita bantu pelajar-pelajar ni supaya mereka ni kekal bersemangat untuk belajar. Dalam masa yang sama kita akan bantu dengan Fantastic Online Tuition, which is kelas yang dijalankan secara berkala setiap minggu. So macam seminar BEST ni kita jalankan biasanya sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, ataupun mengikut permintaan sekolah. So jadi kalau nak dapatkan maklumat, boleh ke link kami, linktree linktr.ee/CMN Academy. So saya ulang sekali lagi, linktree, sebab kat situ banyak sikit L secara percuma. So boleh layari dekat situ. Kemudian kita ada, kalau nak tanya tentang modul, nak tanya pasal bengkel ataupun tuition, semua boleh WhatsApp lah dekat situ. Ada link dia. Semua mudah lah. Pergi je situ dapat semua informasi yang diperlukan. Ataupun ke Facebook kami, CMN Academy. Okey, baik tuan. Mungkin selepas ini ada perancangan untuk memfokuskan untuk subjek-subjek lain juga, ataupun akan fokus pada sains dan matematik saja? Okey, macam saya cakapkan tadi, memang kita sekarang ni kita ada buat tuition untuk semua subjek, termasuk Bahasa Melayu, English, Maths, Prinsip Account, dan juga mengaji. So jadi insya-Allah kami sedang dalam proses untuk menyiapkan modul, which is baru-baru ni, baru weekend ni kami baru menjalankan Simposium Tutor Profesional Malaysia, STPM 2020 secara tapi tahun ni tema dia hybrid, yang di mana mereka ni bersemangat untuk membuat modul. Termasuk tim CMN dan tim Fantastic, kami sedang dalam proses menyiapkan modul-modul untuk setiap level dan juga setiap subjek. Tapi modul-modul tu sudah diajar dan juga diguna bersama dengan pelajar-pelajar dalam sesi Fantastic Online Tuition. So insyaAllah doakan kami untuk keluarkan secara fizikal. InsyaAllah. Okey, baik. Mungkin adakah ia dijual? Adakah buku ini akan dijual di pasaran? Ya, betul. Macam link tadi yang saya berikan tadi, memang kita jual di pasaran. Sebab kami memang dah jualkan ni sejak 2018. 2018. So tapi biasanya kami akan buat program di sekolah, and then kita akan berikanlah bersama pelajar. Pelajar dan sebagainya. Kita buat bersama, contohnya. Okay. So yang berada di hadapan ini adalah buku Fantastic Sains dan Matematik. Kita berikan secara combo. Harganya adalah RM95. Tapi sekarang ni kita ada offer RM75. Tapi dalam masa yang sama, bonus kita berikan support group, which is dalam support group tu ada pelbagai video-video yang mana bukan saja yang dalam buku ni, tapi di luar buku ni pun ada. Maksudnya video-video yang tutor kami, tim-tim kami buat aktiviti-aktiviti macam kita bincangkan tadi, fun learning, project based learning, ada video-video bersama pendidik, guru-guru dan sebagainya. So kita masukkan dalam tu, dalam support group tu, dan kemudian kita berikan sesi Fantastic
fantastic online tuition secara percuma. Kami yang penting adalah mereka tu dapat faham, dapat apply dan juga mereka akan rasa seronok, gembira dengan orang kata modul ni lah. Okay, baik tuan. Sebelum kita berakhir ni, mungkin tuan ada kata-kata akhir untuk ibu bapa ataupun guru-guru. Kenapa mereka perlu dapatkan buku Fantastic Science dan Fantastic Mathematics ini untuk anak-anak mereka? Okay, so kalau kita tengok sekarang ni Sabirin, kita tengok ranking ataupun rate percentage yang pelajar-pelajar yang meminati sains dan matematik ni semakin berkurang dari semasa ke semasa. So benda ni sangat memberi kesan kepada industri akan datang, terutamanya di Malaysia dan juga di negara-negara luar. So jadi pendekatan ini telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Pusat STEM negara sendiri. Mereka telah mula apply the next ataupun the future of education. So jadi jangan rasa pelik sebab dunia kita, dunia ibu bapa dengan dunia sekarang ni sangat berbeza. Mindset pelajar-pelajar sekarang pun berbeza. So jadi mereka selalu bertanya benda-benda yang logik di luar kotak. Di luar kotak. Macam apa nak jawab sebenarnya ni? Sebab apa? Sebab disclaimer mereka adalah teknologi. Google, internet dan sebagainya. Jadi pemikiran mereka sangat advance. So jadi kalau pendidik, ibu bapa tak bersedia untuk orang kata menjawab persoalan ni ataupun tak menjawab orang kata persoalan, kadang persoalan tu dilontarkan, kadang-kadang berada dalam hati je. So jadi bila kita tak menjawab persoalan-persoalan ni, mereka akan rasa macam bosan nak belajar ni, malas lah nak belajar, baik aku jadi gamer saja. Bukanlah salah main game tu, tapi nak cakap biar benda tu. Kita pun sudah berada di penghujungnya. Terima kasih tuan kerana berkongsi dengan pendengar Bernama Radio mengenai buku Fantastic Science dan juga Matematik ini sendiri. Dan untuk pendengar, kita baru saja habis dalam program Book Biz, berbincang mengenai keseronokan belajar di rumah dengan buku Fantastik, dan kita bersama dengan Encik Muhammad Nur, Muhammad Tahir. Terima kasih tuan sekali lagi. Terima kasih juga kepada Sabirin, kepada penerbit kita Puan Nurul dan juga Bernama Radio yang menjemput kami lah. InsyaAllah semoga ada manfaat untuk pelajar-pelajar dan ibu bapa dan juga pendidik di luar sana lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Yakin sebelum berjaya? Be the legend. Itu dia kata-kata daripada Encik Muhammad Nur. Okey, baik. Kita akan berehat seketika. Dengarkan lagu-lagu dari Najwa Latif, Tak Kisah.